Okey. Bersama dengan kita hari ini, pertama sekali terima kasih kepada teman-teman media, pegawai kerajaan, anggota-anggota polis yang menyelaras penyerahan memorandum hari ini. Pertamanya ialah saudara Zul Amali Hussein, atau lebih dikenali sebagai Bos Jebat, selaku anggota Sekretariat Pembela Tanah Air Peta. Kemudian saudara Basanta, yang merupakan ketua bersekutu bagi Bersatu Parlimen Bangi, bahagian Bangi, saudara Nazrul daripada Peta. Okey. Petang ni kita hantar memorandum send by Bos Jebat kepada pejabat Perdana Menteri. Isu nanti Bos Jebat akan terangkan. Cuma kita telah maklumkan Jabatan Perdana Menteri, tapi tak tahulah pejabat Perdana Menteri ni sibuk sangat kan. Banyak benda nak selesai. Jadi dia tak appear wakil tadi. Tapi tak apa, kita menghantar. Saya ucap terima kasih kepada pegawai anggota keselamatan yang menyelaraskan. Kita menghantar satu salinan tadi dan dicop terima oleh Muhammad Azri Jeffrey, pegawai yang hadir hari ini. Okey, saya persilakan Bos Jebat untuk menerangkan berkenaan dengan dengan memorandum hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Bat selaku Sekretariat Peta. Okey, hari ini Peta iaitu Pembela Tanah Air telah hadir ke pejabat PMO. Kita menghantar satu memorandum. Memorandum ialah tentang kita agensi kerajaan laksana membayar Nurul Izzah Anwar allowance RM35,000. Itu tajuk dia. Jadi saya jelaskan sebelum tu, saya mohon maaf kerana lewat. Kerana tadi kita tunggu kat dalam, katakannya ada wakil daripada PMO untuk menerima kita punya ni. Tapi tak apa, kita dah hantar ke atas ni, depan ni, maka telah dicop terima. Jadi saya mulakan PC saya. Pembela Tanah Air Peta telah menemui satu set dokumen bertarikh Disember 2022 milik agensi kerajaan, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana, yang menunjukkan Nurul Izzah Anwar, anak Yang Berhormat Datuk Seri sendiri, dibayar gaji sebanyak RM35,000 sebulan dengan hanya diisyaratkan hadir bekerja 3 hari seminggu. Saya ulang 3 hari seminggu, gaji sebulan RM35,000. Itu pun hari bekerja itu tidak mewajibkan berada di pejabat, sebaliknya cukup di mana-mana lokasi yang dia diistilah bekerja sebagai penasihat. Nampak tu, RM35,000 sebulan, 3 kali datang, 3 hari seminggu tu je. Seperti mana kita ketahui, Nurul Izzah sendiri telah mengaku dalam satu temu ramah yang disiar The Star awal Januari 2023 bahawa dia ialah penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Selepas itu, banyak kritikan dilemparkan dengan tuduhan nepotisme dan sebagainya. Malah ada pertikaian ketika itu lantikan itu tidak ikut proses dan prosedur sepatutnya. Apa kelayakan ekonomi dan kewangan atau pengalaman yang Nurul Izzah ada sehingga jadi penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri? 29 Januari 2023 telah tersiar dalam hampir semua media Perdana Negara di mana Yang Berhormat Datuk Seri telah cuba mematikan semua kecaman dengan menyatakan bahawa Nurul Izzah berkhidmat tanpa sebarang bentuk allowance dari kerajaan. Kononnya, rakyat dipaksa percaya bahawa Nurul Izzah melakukan pengorbanan kerana bekerja tanpa sebarang allowance. Maka dengan ini, Pembela Tanah Air Peta ingin meminta penjelasan mengenainya. Adakah dokumen yang turut telah tular ini benar? Dan jika ia benar, maka sangat mengecewakan kerana Yang Berhormat Datuk Seri telah didapati dengan sedar sengaja berbohong kepada rakyat buat sekian kalinya. Laksana sebagai sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan, di bawah Yang Berhormat Datuk Seri yang juga Perdana Menteri Malaysia. Bagaimana lantikan Nurul Izzah dilakukan sebagai penasihat? Berdasarkan kelayakan apa? Atau hanya kerana dia anak Anwar Ibrahim? Adakah ini boleh dinamakan nepotisme dan membazirkan wang rakyat? Serentak dengan itu, kami juga menemui 2 lagi set dokumen milik laksana bertarikh Januari 2023 di mana 2 orang lagi dilantik dalam agensi laksana. Pertama, Norliana Ahmad Mazuki telah dilantik sebagai perunding dengan bayaran RM25,000 sebulan dengan kemunculan bekerja hanya 3 hari seminggu sahaja. Kedua, Nadia Fatin Syahira dengan gaji RM5,000 sebulan
dengan fasiliti allowance pengangkutan, allowance telefon bimbit, allowance makanan harian dan macam-macam lagi fasiliti tambahan mengiringi gaji. Dua lantikan ini telah tular di media sosial dikatakan terkait dengan kemasukan anak Datuk Seri Anwar ke dalam laksana. Kami ingin penjelasan. Memberi respon kepada dokumen-dokumen yang tular, anak Yang Berhormat Datuk Seri telah menggunakan Facebooknya pada 12 Februari 2024 telah melontar ugutan. Bunyinya sedikit angkuh bila dia menyatakan akan melakukan saman selepas programnya habis cuti Tahun Baru Cina dan Nadia buat laporan polis. Mana pergi perjuangan reformasi yang menjaminkan kebebasan bersuara dan menggalakkan rakyat mempersoal, mempertikai dan mengkritik kerajaan supaya kerajaan boleh menjadi lebih baik? Adakah reformasi sudah menjadi reformati? Nampaknya rejim campuran hanat Harapan Nasional ini lebih teruk membungkam suara rakyat. Akaun-akaun media sosial dipadam ikut suka. Pelbagai undang-undang draconian law seperti Akta Hasutan terus diguna, malah suara rakyat didiamkan dengan tindakan menyalah guna proses mahkamah seperti tindakan saman dan sebagainya. Menurut cairan peta, laksana telah ditutup pada 1 Februari 2024. Antara alasannya, ia telah diwujudkan satu lagi agensi dinamakan PADU yang punya peranan bertindih dengan laksana. Laksana yang ditubuhkan pada Mac 2020 telah disertai kumpulan profesional anak Malaysia, majoritinya Bumi Putra, yang telah berhenti kerja di tempat masing-masing tampil membantu negara, khususnya dalam mood perang COVID-19. Mereka meninggalkan peluang kerjaya lebih baik untuk berkhidmat demi negara. Namun, atas alasan yang kabur, laksana mungkin di atas nasihat-penasihat dan konsultan yang dilantik, ia tidak pasti dan perlu penjelasan. Sebagai pampasan, kesemua yang terlibat di bawah laksana dibayar 3 bulan gaji untuk mereka membina kerjaya semula di tempat lain. Adakah lantikan politik seperti Nurul Izzah mendapat juga bayaran pampasan 3 bulan gaji? Menjadi persoalan kini selepas laksana ditutup 1 Februari, di mana Nurul Izzah, anak Datuk Seri, mendapat bayaran gaji kini? Agensi mana membayar dan berapa jumlahnya? Atau Datuk Seri Anwar ingin nyatakan sekali lagi pro bono tanpa sebarang allowance? Justru itu, menurut rekod, Nurul Izzah cuma berhenti menjadi penasihat kepada Perdana Menteri untuk menjadi penasihat kepada Menteri Kewangan, yang mana kedua-duanya ialah jawatan bapanya, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri sendiri. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih jika memorandum terbuka kami ini dibaca oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Kami memohon penjelasan atas perkara dibangkitkan. Kami juga memohon agar rejim campuran hanat ini tidak terlalu autoratik dan gelojoh dalam membungkam rakyat dengan saman, ugutan perundangan dan sebagainya. Semasa Yang Berhormat Datuk Seri menjadi pembangkang, memperjuangkan kebebasan bersuara, malah menggalakkan rakyat bersuara, namun bila berkuasa kelihatan sangat berbeza. Ingatan kami, pemerintahan ialah pelaksanaan, bukan dipenuhi dengan slogan dan ucapan menjerit semata. Sekian, terima kasih. Saya Zul Amali bin Haji Hussein, iaitu Bos Jebat Sekretariat Pembela Tanah Air. Ini ada dia punya bukti dan saya cuba tiga tambah. Okey, ada persoalan lain? Ada persoalan tambahan? Okey, saya rumuskan begini Pertama sekali ialah telah tular di media sosial kita menemui ada set perjanjian yang milik laksana membuat perjanjian dengan Nurul Izzah Anwar. Dan dalam perjanjian tersebut ternyata ada menulis gaji 35,000. Allowance 35,000 sebagai penasihat, 3 hari bekerja. Untunglah 3 hari kerja ni. Okey. Benda ini tular. Kita balik kepada flashback. Saya nak tunjuk apa yang berlaku awal Januari, Nurul Izzah temu ramah dengan media The Star. Temu ramah dengan media The Star. Dan soalan provokasi daripada wartawan seolah-olah menggambarkan Nurul Izzah ini tak ada peranan, dah kalah pilihan raya kan. Jadi dia sombonglah, ego dia pun balas. Dia kata tak, aku masih bekerja, ada peranan besar, aku penasihat bapa aku. Dalam penterjemahan semula, bahasa Melayu mudah difahami kan. Okey. Kemudian berlaku serangan. Bukan kita saja, orang dalam kerajaan, orang dalam parti. Macam mana boleh buat lantikan dan sebagainya? Ini nepotisme. Kemudian setelah serangan sangat teruk, Datuk Seri Anwar bangkit dengan dia nak silent semua. Dia kata
apa namanya ni, ini Nurul Izzah ni sebenar melakukan pengorbanan, bukan nepotisme. Kenapa? Tak dibayar gaji, kan? Itu pun jadi persoalan kalau tak bayar gaji. You as a advisor to the Prime Minister, you can access all the facilities, contract, tenders dan sebagainya. Ini dah karut dah kan. Dan itu anak engkau, kan? Apa pengalaman dia? Apa latar belakang dia? Dan adakah hanya kerana dia anak Anwar Ibrahim dia dilantik? Jadi itu timbul persoalan. Sehinggalah benda ini terdiam, sehinggalah ditemui kontrak ini, kan? Kontrak ini dan 35,000. Akhirnya kita timbulkan persoalan, kan? Bila timbul persoalan, dia datang pula lagi kontrak yang dua lagi kontrak, kan? Liana Mazuki, kalau tadi dia tersalah, bukan 25,000, 20,000 sebulan, tapi still banyak, kan? Dan kemudian sebagai konsultan, dan kemudian datang pula Nadia Fatin Syahira yang merupakan pemimpin AMK yang juga rapat dengan Nurul Izzah. Jadi persoalan muncul, adakah ini pakej sekali dengan Nurul Izzah masuk, kan? Jadi kita tanya. Kemudian selepas saya buat posting di muka buku saya, laman Facebook saya, di Peta pun kita buat, Nurul Izzah balas 2 hari selepas itu. Oh, fitnah, tipu, ugutan, kita akan saman, kita akan report polis. Lepas tu dia kata, dan dia ugut staf laksana dengan, oh sekarang audit prokas sedang dijalankan, kamu kena berhati-hati. Kita ni dikendalikan oleh nombor apa, kongsi apa negara ni, kan? Apa nombor kongsi ni nak main ugut-ugut. Sebagai mana pergi laungan reformasi kamu? Adakah dah jadi reformati? Itu yang Jebat sebut, kan? Adakah dah jadi reformati, kan? Sepatutnya bila kritikan, kita kena ingat Anwar ni ketua pembangkang ataupun calon bakal Perdana Menteri paling lama dalam dunia, kan? Ketika kamu berlawan, kamu selalu cakap, oh rakyat kena bangkit, rakyat kena tanya itu ini apa semua, kan? Dan bukan apa namanya ni. Tapi bila jadi Perdana Menteri, kamu jadi sebaliknya. Dah macam Korea Utara pula Malaysia ni, saman, tindas, ugut, kan? Jadi saya merasakan ini satu benda yang tidak betul. Izzah, kamu kena jawab. Jangan guna agensi kerajaan. Anwar, kamu kena jawab. Ini tuduhan nepotisme. Kamu kena jawab, Anwar Ibrahim, kan? Dan saya difahamkan tiba-tiba kementerian, dia cakap ini palsu, fitnah apa semua, kan? Tiba-tiba Kementerian Kewangan hari ini mengeluarkan kenyataan. Sebentar tadi saya jalan, saya baca Kementerian Kewangan disiarkan dalam akhbar Sina, kalau boleh saya menyebut, dan Kementerian Kewangan pula jawab bahawanya ada apa namanya ni, kontrak yang disiarkan itu sudah tidak terpakai kerana ada kontrak yang kedua. Jeng. Itu bukan palsu namanya. Itu namanya ada kabel angin. Jadi ini persoalan. Kita nak tanya, jelaskan dengan rakyat. Jangan sombong, angkuh dan bongkar. Mana kerajaan reformasi itu, kan? Dahlah semua benda kamu tak buat, rakyat terbiar susah. Ini benda-benda sakau macam ni, kan? Kerana itu kita hari ini hadir dan kita merakapkan pertanyaan secara rasmi, dan kita harap dia menjawab secara rasmi. Tapi kalau dia nak bertindak seperti Kim Jong-il, kan? Tak tahulah, dia hantar surat, hantar saman, hantar apa, terpulang, kan? Mujur Datuk Seri Najib telah mansuhkan ISA. Kalau tak, saya rasa ISA kita semua, kan? Terima kasihlah pada Datuk Seri Najib, kan? Okey. Ada apa tambahan atau ada apa persoalan lain? Okey, jika mereka terus berding-dong, kita dalam satu perkiraan dalam masa 2-3 hari ini mungkin kita akan pergi kepada pihak berkuasa untuk memohon siasatan. Sebab kita dah bertanya elok-elok, kan? Dia Perdana Menteri, kita hormat institusi Perdana Menteri, kita tanya elok-elok. Tapi kalau dia tak ni, kita go kepada pihak berkuasa lah, kan? Untuk memohon siasatan. Dan kita juga pada persidangan Parlimen 26 hari bulan, kami akan hadir ke Parlimen Malaysia. Kali ini Peta akan hadir ke Parlimen Malaysia untuk menyerahkan kepada 222 ahli parlimen termasuk Anwar Ibrahim
beberapa perkara seperti rancangan tempatan banjir, kan, rasuah almost 1 billion, isu penyelewengan dana NGO dalam pejabat Perdana Menteri sendiri, dan termasuk kes ini kita akan serahkan kepada semua ahli parlimen Malaysia pada 26 hari bulan. Mungkin 26 tu perasmian, kita tak boleh dibenarkan masuk, mungkin 27, tapi dalam sesi persidangan itu kita akan bertemu dengan 222 ahli parlimen. Okey. Manakah buat laporan pada SPRM ke depannya? Kita sedang pertimbangkan, kita tengok respon dalam masa 48 jam, kan. Yalah, tiba-tiba dia mengaku ini terkhilaf ke, salah ke apa ke, kan. Sebagai manusia okeylah, kan, kita perbetulkan keadaan. Tapi soal dia ialah semua orang kena faham berdasarkan penemuan ini, bulan Disember dia dapat 35,000 sebulan, Disember tahun 2022, dan 29 Januari 2023 Nurul Izzah tidak dibayar sebarang. Jadi kena jawablah. Dan lebih malang lagi, saya nak bagi tahu, Laksana ni pegawai kerajaan, dia ialah agensi kerajaan. Ketika kita berdepan dengan COVID, kita punya diaspora Malaysia ni besar, dan berprofesional Malaysia di luar negara ni balik dan nak berkhidmat. Antara dia, mereka meletakkan gaji besar di luar, berkhidmat dengan Laksana. Laksana ni agensi yang memantau delivering system, memberitahu kerajaan ni tak betul apa semua. Ni Laksana. Dan mereka ni gaji besar, pergi jadi pegawai kontrak di Laksana, tiba-tiba atas alasan politik, kamu nak wujud padu apa semua ni, kamu buang staf ini. Dan okeylah, dia dapat mengikut pemahaman kita, makluman kita. Ini pun Datuk Seri Anwar betul kan lah kalau kita salah, kan. Dia dibayar 3 bulan gaji kerana pampasan. Jadi adakah 3 orang ni, Liana, Nadia dan juga Izzah, turut mendapat pampasan 3 bulan tu? Kita tak tuduh, kita tanya. Janganlah sensitif koyak sangat. Komen sekali juga, dulu ada tingkat 4 Khairi, kemudian zaman Najib ada Rosmah, Datuk Seri Ibrahim ni dengan Nurul Izzah. Dia saya sebut dia begini sepintas selalu sikit. Anwar Perdana Menteri paling teruk, dibezakan dengan semua Perdana Menteri yang dia pernah lawan. Saya tanpa not feel apologetic pun untuk kita bercakap itu. Pertama, dia lebih kejam daripada Dr. Mahathir. Dia menggunakan segala benda aparat kerajaan, mengerahkan kaki tangan kerajaan apa semua. LSDN pun jadi sebahagian daripada itu. SPRM pun jadi sebahagian daripada itu. Okey, satu. Kedua ialah dibezakan dengan Pak Lah. Pak Lah dulu popular, Khairi Jamaluddin tingkat 4, kan. Analoginya lah tingkat 4, tapi hari ni kalau tengok dengan apa berlaku, makna anak dia bukan tingkat 4, tingkat 5, sama tingkat dengan dia. Saya minta maaf lah, kan. Tapi ini pandangan. Dan kalau nak dibeza dengan Najib cash is king. Tapi keadaan hidup rakyat jauh lebih baik. Keadaan hidup rakyat jauh lebih baik. Banyak polisi-polisi baru yang Najib perkenalkan. Tetapi di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah lah tak ada polisi, recycle, kan. Kamu buang GST, tapi kamu buat SST yang jauh lebih tinggi, kan. Polisi baru tak ada, malah kamu bukan cash is king, peruntukan is king. Kamu guna peruntukan kerajaan ahli parlimen untuk kamu picit balik ahli-ahli parlimen, kan. Okey, saya ucap terima kasih. Harap ada kawan media Prime, harakah dah tentulah, daripada bismillah sampai assalamualaikum ujung dia siar, kan. Kalau ada media-media lain, kita harap dapat siarkan benda itu. Dan kita merakamkan juga kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pegawai-pegawai kerajaan, ucapan takziah kerana generasi anda selepas ini tak ada pencen dah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.